berkorban untuk orang yang berbudi kepada kita, orang yang biasa taburkan budi untuk kita, ya, orang yang biasa melakukan kebaikan untuk kita, ya. Ahsin ila muhsin, kata Rasulullah, buat baiklah kamu kepada orang yang buat baik kepada kamu. Adil amanah ila mani tamanaka, kamu laksanakanlah amanah bagi orang yang beramanah kepada kamu, buat baik daripada orang yang buat baik pada kita. Wala takhum man khanaka, jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Orang yang biasa khianat kat kita, jangan balas dengan khianat kepada dia, balas dengan kebaikan untuk dia. Dalam sejarah saya, ada cerita sejarah saya, ada orang marah lah. Ketika tahun 1989, saya sebelum jadi guru sementara tu, saya pernah pergi kutip derma di rumah orang. Dari rumah ke rumah lah kutip derma nak buat surau, tambahan surau. Jadi bawa surat, satu surat macam ni, tulis tu, dalam tu adalah tulis nama kita. Dibenarkan kau ni kutip derma. Pergilah rumah orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kutip derma makcik, nak buat apa? Nak buat surau. Dah tahu dah duit tak cukup, buat apa? Kata apa lah, lolo lah makcik tu. Bukan aku tak mau bagi, nak bagi. Tanya apa siapa nak kutip, duit tak cukup. Dah tahu tak cukup, buat apa? Cengih lah. Oh, tak lah orang ni cengih. Mai. Sampai rumah dia. Kita pun kalau nak tulis resit, tulis hamba Allah. Tulislah hamba Allah. RM10. Koyak pergi RM10. Nanti tak tempat balah dah makcik tu menawak. Mai lelaki dia pula. Kutip derma di mana ni? Abang di Baling. Nak buat apa? Nak buat tambahan surau. Aku pun nak bagi tak? Tak apa. Pergi ambil duit. Ambil punya lah. Bagi RM10. Aku bagi 15. Tu bagi dah tu. 15. Tak apalah, kita pun syok. Duduk mana? Kita duduk belah kulim. Betul orang Melayu kau ni? Alah. Dah kita berjalan petang dah. Muka tak nampak macam muka orang Melayu dah. Hitam betul. Hitam. Tak nampak berli-berli kan. Dia boleh tanya kita orang Melayu kan? Kan macam kita pergi ke masjid, kawan hak jaga masjid tanya, "Are you Muslim?" Masa aku tampak tak pasal kau ni. Takkan main masjid bukan Islam. Soalan tu jangan tanya orang tu. Sensitif tu. "Are you Muslim?" Kita ni orang Islam, dia tanya, "Are you Muslim?" Tanya orang Melayu ke? Tu tak apa lah kau dia tengok muka kita tak macam orang Melayu. Kata Melayu lah. Dia tengok kat Melayu. Melayu, ni aku Burma. Kau nampak muka saya macam orang Burma. Hak tu saya simpan. Nanti Al-Qamak kata aku Burma. Tahun 89 saya pergi kutip derma rumah dia. Tahun 93 saya kerja Jabatan Agama bahagian kutip derma. Agak-agak dalam pukul 9 pagi itu adalah satu tarikh tu saya tulis dalam diary saya. Cikgu hak kata hang ni Burma kan ni. Dia mai pejabat. Main-main nak buat tambahan masjid 120,000 tak boleh dapat kebenaran disebabkan kutip derma 120,000 ke atas kena minta kebenaran majlis. Jadi borang semua ada kat saya. Saya ringan-ringan mulut nak tanya, "Cikgu teringat tak cikgu tahun 89 bila seorang Burma di kutip derma?" Agak muka macam saya lah. Dia tengok nak jadi iba. Tapi saya ingat-ingat kata, buat apa kita nak buat naya kat dia? Sebab kita terkejut-terkejut ke pengsan ke apa kan? Kita isi borang aja kat dia. Tolong isi borang. Pak Mai kat dalam bang, kita tolong isi apa semua. Jatuh kuasa masjid mana? Tolong isi apa semua. Buat balik tanda tangan masjid, cok tu imam, cok nu, cok pengulu, cok apa? Buat mai kita akan masukkan majlis. Saya akan buat surat untuk masuk majlis. Tak apa cikgu, insya-Allah boleh insya-Allah. Dia pun syok. Tapi dia perhati muka saya lama kan. Sampai besar kenal tu. Mana ya? Jangan. Hari ni orang main perpustakaan, dia nak buat kajian. Dia buat ijazah pertama. Esok dia tak main dah perpustakaan kita, dia perpustakaan lain pula buat ijazah kedua. PhD dia buat luar negara. Main-main pula kita tanya, macam mana dulu PA lulus ya? Dulu lupa lagi dah dia PhD. Saya pensyarah di sini. Oh dia malu tak malu kita. Dan saya pun mungkin jadi board di perpustakaan ni. Penina. Tu kadang-kadang kita tak tahu yang duk main kutip derma rumah kita bukanlah orang sembarangan. Hari ni dia kutip derma, untuk 20 tahun akan datang dia tak main dah kutip derma, dia jadi bos pula. Mana tahu.
Nak abang Tuhan tu satu, nak cerita kita Tuhan tu satu. Tuhan yang melihat kita satu masa dulu adalah Tuhan yang akan melihat kita sekarang. Jadi jangan buat nanya orang. Satu hari nanti mungkin anak-anak kita Allah Ta'ala bagi nanya. Dia tak nak tutup file, buka file tau. Kalau Tuhan tu banyak, tak apa. Tuhan hak mula-mula tu tutup dah file. Dia buka Tuhan baru buka file ni. Kita kerja di jabatan kadang-kadang tak timbul dah. Kerja di UUM, kita punya rekod macam-macam masalah. Tapi bila kerja tak lain, rekod kita tu mungkin orang tak bawa dah. Biasanya orang tak tengok dah. Orang kira rekod barulah. Kira orang barulah di sini. Gitu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tu cerita orang yang pernah berbudi kepada kita. Buat baiklah pada orang bisa buat baik kat kita. Walaupun dia tu pernah buat baik sikit saja kat kita. Benda baik yang dia habaq tu sikit saja. Ya, tapi kita hargai sangat-sangat. Walaupun dia bagi kat kita tu satu skru yang kecil untuk betulkan dia punya spek mata dia. Sebab skru spek mata bukan merata boleh cari, tang lain tak boleh cari. Tempat tertentu je boleh cari. Seorang mufti ingat sampai hari ni, ya, mufti tu dia warak baik je. Datuk Alwi ni putih Sabah. Baik orang dia warak, orang dia pagi-pagi turun main duduk di depan. Dia Datuk, apa khabar Datuk hari ni? Khabar tak bagus Ustaz. Sebab spek mata saya jatuh semalam. Dia punya skru dia hilang. Ni saya tak boleh nak baca nasihatnya dan nak buat presentation dalam mesyuarat tentang kuasa syariah kebangsaan. Ustaz boleh tolong nak cari skru. Hari Jumaat ni mana skru tu nampak skru hak kawan saya pergi pinjam skru saya tak apa aku kawan tu nak buat presentation. Dia pun tak bagi, aku lagi tak boleh aku bawa kereta lah. Tak kira lagi tak nampak belah orang lah. Kami kena pusing-pusing satu pekan non-stop. Tak ada orang yang boleh ambil dia punya skru spek kan. Mana nak buat? Ya rumah saya dalam kereta pun tak ada. Kok lada lah reben habis RM10 tu pun tak apa dah. Tak tolong dia. Tapi kita sangat ingat bila ada satu orang baru buka untuk jual jam spek mata depan sekarang ni Unitar kan, ada dia jual tepi tu. Satu budak lelaki-lelaki dia ambil spek dia, satu spek tu buka bubuh. Ustaz selesaikan hak ni dulu, duit tak payah saya sedekah kat untuk mufti tu. Abang kat mufti tu kata saya yang sedekah. Dan untuk mufti tu tiap-tiap kali dia tengok spek dia, tiap kali tu dia angkat telefon, apa khabar Ustaz Ahmad Isa, spek anda boleh pakai sampai hilang. Dia ingat padahal skru kecil sap tu ya, tapi skru tu sangat penting untuk spek dia. Bukan besar sangat pun, kita nak tolong dia sikit je. Tapi dia sangat hargai. Itulah pengorbanan yang kita buat. Kita rasa pengorbanan tu kecil, tapi pada orang lain yang memerlukan pengorbanan tu sangat besar. Tahun berapa? Tahun 80, tahun 90 berapa Arqam diharamkan. Bila Arqam diharamkan, semua sekolah-sekolah Arqam diminta ditutup. Pelajar-pelajar yang ngaji di Arqam, sekolah Arqam, banyakkannya pelajar-pelajar pandai, budak-budak cerdik. Nak masuk ngaji Maktab Mahmud tak boleh sebab kau umur pada lebih. Jadi kalau pengerusi Maktab Mahmud, iaitu yang dipertua Majlis Agama membenarkan, mereka boleh. Mintalah surat sokongan, mainlah pejabat. Suruhlah typist tu type. Tak ada, aku nak peluang kan. Typist pun tua dah. Dia pun tak apa type dah. Ingat kita muda-muda baru main kerja macam tu. Saya satu menit-menit saya tak reti. Pakai tape biasa hak tok-tak tu saya tak dan. Taklah hak tape pula jauhi. Lah ni tak tolong satu orang kawan di sebelah. Saya derah-derah surat, dia tape. Dia tape lah satu surat. Dua surat, satu surat untuk dia, satu surat untuk kawan dia. Dia suruh Datuk tu sign untuk ni recommend depa masuk untuk ngaji Maktab Mahmud. Depa sangat hargai benda tu. Depa ingat kita hantar kat raya. 2 tahun turut-turut yang pantat kat raya. Saya simpan kat raya tu, tak tahu markah mana hantar. UKM, mengaji UKM, hantarlah kat raya. Lepas tu barulah saya teringat, saya rasa budak-budak tu kat Mazan kan. Sebab saya pada mereka, surat sekeping tu kita tak ada harga sangat. Dan Datuk pun saya tengok pun tak, saya gitu tengok pasal. Tak ada nilai apa pun surat tu. Cuma minta dia sokong untuk masuk majlis Maktab Mahmud. Tapi pada budak-budak tu, bila dia tak boleh mengaji, bayangkanlah perasaan dia macam mana. Tiba-tiba dapat surat sokongan boleh mengaji. Dia mengaji boleh pula tu, dia masuk universiti. Dia hantar kat raya kat kita bukan tahu apa dia. Nak cerita bahawa berkorban ini tak rugi. Sebab imbuhan yang diberi bukan hanya kadar di dunia, tapi di akhirat. Nilai dia lah niat pengorbanan itu pada orang yang berkorban itu. Bagi makan anjing seekor pun boleh masuk syurga, tambahlah bagi makan orang.
Dia lapar sungguh-sungguh kita jamu dia. Jamu orang lapar dia pahala banyak daripada jamu orang kenyang. Jamu ayak kat orang lapar. Bismillah. Minum dulu. Dia lebih pahala daripada jamu orang kenyang. Ayak mineral bagi ke orang kenyang, dia komuk ya. Buat komuk. Tapi ayak mineral kalau bagi ke orang lapar, dia telan cerah habis. Dia lapar ayak. Itu kelebihan. Dan kita berkorban kepada orang-orang yang pernah buat baik kepada kita. Jadi hari ini kita cuba kira-kira tengok siapa pernah buat baik dengan kita. Kita ambil satu masa korban untuk dia. Apa benda yang kita boleh beri kepada dia. Ya, di setakat ni tu mungkin ada makalah-makalah, majalah-majalah, hadiah-hadiah apa-apa. Tapi bukan mesti benda besar. Kadang-kadang benda kecil je macam dengan apa keychain kecil, tulis pustakaan setanah bahaya universiti. Oh, yang universiti bagi ni. Gantung dinding tu. Tuan nak cucu semua main kata, jangan buang, jangan buang. Tu ada orang universiti utara main, ya, tak apa kenal dah. Ya, tak apa kenal dah. Saya dia pernah buat baik dengan kita aja. Bagi dia sangat hargai. Ya. Walaupun sikit yang kita bagi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, maksud korban itu, ni saya ambil dalam slide ni lah, dah kita tak mau tengok slide. Dari segi bahasa, korban itu bermaksud kita memberikan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih kurang sedekah lah juga, tapi korban ni tidak mengharapkan balasan dan imbalan. Ya. Dia tak ada apa ni kaedah give and take tu tak ada lah, ya. Kita bagi saja. Yang nak harapkan balik belum tentu. Itu dia. Korban. Nabi-nabi dulu berkorban untuk kita umat-umat dia. Man la yas'alukum ajran ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutlah kamu Nabi-Nabi ini, mereka yang tidak pernah meminta apa-apa imbuhan dan upah daripada kamu. Artinya orang ni berkorban sungguh lah. Ya, tengok Rasulullah berkorban, ya Allah. Kena 7 muka dia, 7 kaki dia, habis berdarah. Orang sambut dengan ketua batu ni tak pernah lagi dah kami pergi ceramah orang sambut dengan ketua batu. Sambut dengan ketua ayam, kerap lah. Ketua daging. Tu kerap. Ayam dengan daging kerap. Tapi ketua batu ni tak pernah lah. Biasalah di Penang sekali, tengah-tengah duduk ceramah. Forum, 2-3 orang kami, dia lempak ketua, forum. Sama detik itu sengaja jatuh ke ataupun memang lempak ke, tak tahulah. Banyaklah air tu. Tapi tak kenal kami lah. Gempak je kot. Dari sudut syarak, korban bermaksud menyembelih binatang tertentu pada masa tertentu, niat mendekatkan diri dengan Allah. Dia jadi korban untuk yang kes yang Aidil Adha ni ialah pada hari raya dan 3 hari tasyrik je. Sebab dia ada masa tertentu dan dia ada sembelihan yang tertentu, binatang tertentu. Kalau sembelih apa ni seekor ayam, dia tak jadi korban. Dia kena sembelih kambing ataupun lembu. Jadi menyembelih binatang tertentu, masa tertentu, niat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita nazar dan sebagainya. Okey. Kalau nazar, tak boleh makanlah korban kita. Yang bagi orang lah. Korban sunat boleh makan. 1/3 kita ambil, 1/3 untuk orang kaya hadiah, 1/3 sedekah ke orang miskin. Orang kaya kita hadiah lah, sedekah kat dia pun dia duitnya. Sedekah pada orang miskin bagi dia rasa. Nah lah Pak Long ambil lah. Yang kau orang tak bagi dah kat kami. Bagi. Ingat ni, ingat. Ada sekali hari itu dia main duk ngirik dengan kami, ngirik-ngirik. Lepas tu orang kapak suruh balik. Dia balik kami lupa nak bagi dia. Dia telefon je kuasa surau, dia kata, aku tak nak makan daging kurban tahun ni pasal aku JT yang tak bagi kat aku. Ni kami nak pergi hantar ni, tak mau dah, aku haram kan dah, tak makan dah, dia tak aku haram dah. Dari rumah dia saya kata hak haram makan ni orang kapiak lah. Dia pun sengat, tak ada apa. Hak haram makan daging kurban ni orang kapiak lah, orang Islam kena makan. Orang main kat dia tak tunggu orang tu dia ambil. Dia panggil bini dia, ambil tak? Ni Ustaz orang main, ni aku orang tak bagi dah kat aku. Orang tua-tua, cik hati, orang muda-muda ni payahlah nak bujuk. Kata kami tak lut dah, dengan Pak Lang kami tak lut. Pak Lang abang panggil lah. Saya pergi hantar. Assalamualaikum, buka pintu, hantar dia. Saya kata hak haram makan daging kurban ni, orang kapiak je. Orang Islam boleh makan. Dia sengap tak kata apa. Kira apa nak kata kat dia? Kata. Sejarah korban ada 6 sejarah. Yang pertama korban Nabi Allah Adam, yang kedua korban Nabi Allah Nuh, yang ketiga korban Nabi Ibrahim, yang keempat Ibrahim dan Ismail, yang keempat korban Nabi Allah Musa, yang keenam korban bangsa Yunani, yang ketujuh korban Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib korbankan 1 ekor lembu kot.
bila dicabut undi, kena kat anak dia kena korban. Dia nak ganti korban jahiliah, dia kena korban seorang anak. Anak bila 10 kena korban seorang. Korban bunuh, bukan korban bunuh. Dia tak mau, dia sayang anak-anak dia 10 pun aku sayang, tak nak sedekah ke orang lah yang dia tak apa sayang. Kerana tinggal dalam laci meja. Ragam tu laci meja, ragam tu, lokal jap sekolah macam-macam lah. Tak ada dalam. Aduh, saya pergi ceramah lah, cerita pasal buang bayi di ni. Doktor hak ceramah tu lah kata, wanita ni dia ada rahim. Rahim tu maksud dia kasih sayang. Mana-mana wanita yang tak sayang dan tak ada kasih sayang, tolong hantar main hospital, kami nak scan tengok rahim ada ke tak. Ni dia kamu kata kat lelaki dia, tak apa bang, hang buat tak ketahuan kat aku. Hang nikah lain ya, hang tidur rumah aku jerah yang panas tuang aku tengok. Kamu kata kat lelaki dia. Lelaki dia pening kepala. Lelaki dia kata sekat nak kerat ke apa, aku berani lagi aku pakai zip kat belakang. Dia tak boleh kerat. Nak tidur je pakai seluar kat belakang zip. Zip tu, tak boleh bawa. Tapi nak tuang ayat kat telinga jangan. Dia kata tuang sungguh mati aku. Jenis tak kesian buat orang macam tu. Bawa main hospital, kami nak scan tengok dia ada rahim ke tak. Sebab wanita yang ada rahim, selama itu dia akan kasih sayang. Dia kasih sayang dengan kawan dia kasih sayang dengan suami dia kasih sayang dengan anak dia. Allahu Akbar. Zaman Nabi Allah, zaman Abdul Muttalib dengan Rasulullah. Tengok cerita satu-satu. Sejarah Nabi Adam, cerita Habil dengan Qabil, ya, yang akhirnya Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan berkorban, maka dia berkorban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang busuk dan dia tidak peduli apa korban diterima atau tidak. Sedangkan Habil itu seorang peternak kambing. Dia pilih kambing yang baik. Dia keinginan korbannya diterima oleh Allah Ta'ala sebab dia nak kahwin juga dengan pasangan dia. Pasangan dia nama Iqlimah. Habil kahwin dengan Iqlimah. Qabil kahwin dengan Yahuda ataupun Layuda. Bahasa Arab payah nak sebut lah. Okey, maka diterimalah korban Habil. Iaitu dia pilih kambing yang muda. Dia dikeinginan setelah korban keduanya persembahkan, Allah Ta'ala turunkan sejenis api berwarna putih dengan izin Allah. Api itu membawa korban Habil sebagai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu korban yang pertama. Yang kedua, zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, setelah peristiwa taufan berlaku, Nabi Nuh menyediakan satu tempat khas untuk korban. Ada riwayat yang mengatakan bahawa korban Nabi Nuh itu akan diterima dengan cara berbakar bang. Ambil korban tu, bakar bang. Tu, siapa tak makan? Zaman tu. Yang sebut korban zaman tu, bakar bang. Zaman Nabi Ibrahim pula, tu dia sembelih Ismail. Nabi Ibrahim, dia jumpa Nabi Ismail 2 kali je. Dan kata setengah dalam kitab, dia kata Nabi Ibrahim ketika mai daripada Mesir tu, ketika dia, Nabi Ibrahim duduk Iraq, ketika dia mai ke Mekah tu, dia naik burak dan dia tak turunkan kaki dia atas tanah Mekah. Sehinggalah Ismail tu besar. 17 tahun dia tak tengok Ismail. Dia pergi ke Mekah, dia pergi tanya, mana isteri aku dan Ismail? Dia kata isteri kamu dan Ismail tak ada di Mekah. Mereka duduk di luar Mekah dan mereka itu sedang melihara kambing. Dan Siti Hajar pun dia tak berapa jam dah Mekah. Ketika jumpa Siti Hajar dengan Ismail, tak kira lah peluk, tak kira lah suami 17 tahun tak jumpa. Lepas tu jumpa anak tengok sak lah. Tiba-tiba perjalanan balik, suruh sembelih pula dah. Allah Akbar. Zaman tu je lah, zaman lah tak ada lah. Kata aku kalau suruh sembelih ayah hang aku perasan. Sembelih pasal isi banyak. Dia mimpi semalam, dia kata aku mimpi semalam Nabi Isa AS turun. Abang kata kamu disuruh menyembelih suami kamu disebabkan dia isi banyak. Aku fikir banyak kali dengan ayah. Nak cari pula macam ayah ni payah ni. Walaupun tak berapa handsome, ya, duduk dekat nampak macam Ninja Turtle, duduk jauh nampak macam dengan Doraemon. Gamuk kata lelaki dia macam Doraemon. Saya kecil hati kalau bini kata dulu. Dia kata ayah hang aku nampak macam mana? Tu duduk jauh nampak macam Doraemon, main dekat nampak Ninja Turtle. Badan nampak steady lah tapi berkoror. Ninja Turtle tengok lah, udah badan betul je lah tapi berkoror. Kata Allah, macam-macam lah orang kata kat kami ni.
Terimalah. Orang perempuan pun walaupun Allah Ta'ala bagi mulut cakap elok hak-bak tu surat kata lah. Oh, Cik Hati, walaupun kami dalam senyum tapi Cik Hati. Tak lah tuan-tuan Cik Hati ke tak? Tayah hang ni aku tengok dekat nampak macam Ninja Turtle. Jauh nampak macam dengan Doraemon. Zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, pada zaman Nabi Allah Musa cara korban ialah membahagikan binatang yang disediakan dengan dua bahagian. Bahagian yang pertama disembelih, bahagian yang kedua dibebaskan. Lepas bebas, tangkap-tangkahan korban tu, lepas hak sebelah, hak setengah lagi sembelih makan. Itu zaman orang Musa. Kemudian zaman Yunani dan Rom. Budaya dan amalan berkorban itu berterusan hingga zaman bangsa Yunani dan Romawi. Pada umumnya mereka membahagikan daging korban kepada orang yang hadir. Semasa upacara penyembelihan, pendeta mereka akan mercikkan madu dan air. Ambil apa ni, manisan lebah tu, manisan, kocik pada binatang. Kemudian madu itu diganti dengan air mawar. Pada tu dia tak guna dah, berguna air mawar pula. Adanya terdapat sampai sekarang. Di samping bahasa Yunani ada korban penyembelihan orang, iaitu bangsa manusia. Seperti bangsa Parsi, Rom dan juga bangsa Mesir kuno. Kan zaman Nabi Sayyidina Umar pun ada lagi. Pada ketika mereka ambil anak-anak darah yang cantik untuk dikorbankan kepada hantu yang jaga sungai Nil, kerana sungai Nil suka melimpah dan merosakkan tanaman mereka. Dan ada satu orang laki-laki, dia menjumpa Sayyidina Umar, mengatakan bahawa dia tak sanggup untuk mengorbankan anak darah dia. Walaupun cabut undi 2-3 kali, kena kat anak darah dia. Boleh tak dia bayar benda lain? Sayyidina Umar kata, boleh. Cara dia begini. Dia ambil satu kertas. Ini cerita Sayyidina Umar yang dia tulis. Haza min Umar. Yang ni daripada Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia tulis itu dalam tu ada doa. Dia Umar koyak, ambil lempak dalam sungai ni. Tengok sungai ni nak naik tak tu ni. Ayam tak naik hari tu. Pasal Sayyidina Umar tahu dah nama dia dalam tu. Dia kata, itulah dia kamu percaya sangat. Sepatutnya kamu percaya dengan aku. Jangan percaya dengan tu. Gantilah sangat tu sebelah orang ni. Dia bunuh orang supaya darah tu jatuh masuk dalam sungai. Dan hantu yang jaga sungai itu takkan menyebabkan rosaknya tanaman-tanaman mereka. Sehingga bangsa-bangsa Mesir kuno pun masih buat amal sampai zaman Sayyidina Umar. Ada lagi orang-orang yang jahiliah tu buat kerja macam tu. Zaman Rasulullah tu kan sekejap jadi mereka tu dengan Rasulullah. Zaman Umar ni, Umar dah bersihkan dah, tak ada fahaman-fahaman macam ni dah. Masih ada lagi semua. Allah tu no, zaman tu orang korban orang. Takut kat lah no. Lah zaman Abdul Muttalib pun dah ada lagi korban anak Abdul Muttalib kan 10 orang korban orang. Tu sampailah kalau ada orang kata, Ustaz, kalau orang ada 10 biji kereta betul ke kena bayar zakat sebuah? Kata betul, bayar kat saya. Ada juga yang tanya macam tu. Bisa dengar di mana kalau orang ada kereta 10 biji kena bayar zakat sebiji? Kalau ada anak 10 orang takkan nak kena sedekah seorang? Tak ada sedekah kan? Oh, teruk-teruk jaga. Yang Abi tak tahu apa kata Abi kan anak tu. Tak usah duk minta orang tak bagi kan. Ada orang berjanji dah dalam perut, anak ni kalau lahir nanti aku bagi kawan tu tak ada anak, ketak-ketak lah Abi beli. Laki-laki ke perempuan? Dia kata perempuan, Abi belilah baju perempuan. Minta maaf lah, kena abang. Dia cerita beranak main, dia tak bagi. Tak edit dah lah. Pasal apa? Pasal hak ni hitam sikit pada hak lain. Hak lain semua putih-putih, hak ni hitam sikit, lain sikit pada kawan lain. Pasal hak ni je hitam, kalau putih juga aku nak bagi je tak. Dia nampak lain sikit pada kawan lain. Nampak steady sikit, dia tak nampak menggelik sikit ni. Tak bagi dah. Itu buat macam mana? Sedekah habis, hak beli tu pergi kat dia. Sedekah kat dia, nak ambil lah, dah aku beli dah semua. Dia tak bagi anak dia. Benda yang tak boleh ditukar ganti. Anak kita tak boleh tukar ganti. Pasal darah daging kita, tak akan bagi ke orang. Boleh nak korban, bagi aku korban lah seorang ni, nama Isa ni. Orang apa belah, tak nak belah. Mujur lah mak saya tak buat macam tu no. Walaupun saya ni menyusu sampai 5 tahun. Arwah mak cerita, hang nak yang menyusu lama dah. 5 tahun. Rosak lah. Hidup main-main lari-lari main bisa susu. Tak jadi bodoh pun. Dia kata kalau menyusu lama jadi bodoh lah. Tak apa, okey lah. Arwah mak dulu dia sayang. Tak ada dah lepas pada saya ni. Dia main-main laki-laki, perempuan. Lepas tu main laki-laki. Saya lah. Dia saya pula jauh sikit pada kakak. Tu kena sayang tak ada. Menyusu sampai 5 tahun. Orang dulu rumah motong tak ada kerja apa. Balik main rumah nak menyusu, pergi main je. Menyusu ke belakang.
Masuk ke belakang dia, nanti duduk mengajak depan ni. Orang ramai depan ni. Saya lapar susu. Main ke belakang. Mai. Oh, dia sayang. Mai. Susu ke belakang. Makan susu ke belakang marah. Kat dia tutup. Apa ni? Lemah. Besar dah. Kat 2 tahun je. 2 tahun nyusu tu pun disebabkan pembesaran anak tu sangat kait dengan susu kita. Bila dia umur 2 tahun, dia dah boleh makan benda lain dah. Okey dah kalau roti pun. Tapi duduk kampung ni orang tak ada kisah. Bagi dah kan. Dah. Ayah Allah kata apa? Oh, si banyak. Susu tak makan. Dia tak makan susu daripada kecil. Sampai lah dia tak makan susu. Oh, saya pergi ke kampung tengok Teluk Cengai Dalam. Siapa yang biasa pergi ke kampung Teluk Cengai Dalam? Mereka kalau mereka tu sangat hormat pada orang, tak kira lah guru ke, penghulu ke, imam ke, siapa dia pergi kawasan mereka pagi mereka akan jamu makan pulut dengan susu kambing. Buah pulut, tuang susu kambing, bubur gula. Saya telan pulut masuk dah, susu duduk dalam mulut. Saya telan lagi, pulut masuk dah, susu duduk dalam mulut. Lah dia duduk dah tu. Telan lagi, saya tak boleh telan susu tu. Baiklah kali abang kat orang minta maaf lah, saya naknya tak makan susu kambing, susu lembu, saya tak boleh makan. Tu nak buat apa? Pergi goreng ikan masin kat saya tengok pulut ikan masin nak jadi je lah. Jadi kat itu. Kemudian yang terakhirnya cerita pasal korban-korban yang ditegah. Ya, korban-korban. Bukan semua korban yang dibuli, apa saja tak ada. Ada korban yang ditegah. Ya. Yang pertamanya korban yang ditegah ialah ada unsur-unsur pemujaan. Kita berkorban pada waktu korban, tapi ada unsur-unsur pemujaan. Kita nak darah dia, contohnya kita nak kakah dalam badan dia, limpa dia kerana nak diberi kepada apa-apa untuk pemujaan. Haram sama sekali. Walaupun dia niat elok, dia sembelih secara elok. Dengan ya, untuk pemujaan. Ada lagi zaman lah ni masyarakat jahiliah lah. Korban untuk pemujaan ya. Haram sama sekali, tak boleh. Dan kalau kita tahu pun tak boleh dimakan. Ya, kerana pembelian itu adalah haram. Sah sembelihan tapi perbuatan itu haram. Sebab digunakan untuk pemujaan. Yang kedua, yang ketiga, yang keduanya adalah lain daripada nama Allah. Dia bukan untuk puja, tapi dia sembelih kerana lain daripada nama Allah. Dia sembelih ke lembu kerana apa-apalah, buh nama orang ke, buh nama apa ke. Maka selain daripada nama Allah maka tak boleh. Ya, uhilla bihi li ghairillah. Ya, uhilla bihi li ghairillah. Yang disembelih kerana bukan kerana Allah, maka itu antara korban yang tak boleh dimakan. Ya, haram juga korban ni. Ada juga korban yang haram. Korban duit ya, untuk benda-benda yang tak betul, tak bagus. Ya, ada orang korban duit, sanggup korban duit semata-mata untuk benda-benda yang maksiat. Maka tak betul sebenarnya. Sanggup berkorban macam-macam ya. Bolehkah korban duit untuk orang nak gunakan kita punya kewangan kita, dana kita untuk membunuh orang? Tak boleh. Apalah saya korban lah, saya sedekah. Tak jadi sedekah. Benda haram tak boleh sedekah. Kata setengah ulama, benda makruh pun tak boleh sedekah. Apa dia? Hadiahnya. Dia rokok ni sebenarnya saya bukan sedekah, saya hadiah. Rokok hadiah ke orang. Ni minta rokok sebatang. Ayam kukuk atas batang. Ada rokok minta sebatang. Pantun orang kampung. Tapi sebenarnya dia tak jawab dah pantun tu. Ayam berkukuk atas batang. Dia faham lah. Ada. Atas abang lah ada rokok main sebatang. Ya, orang faham lah tu. Macam buah cempedak di luar pagar. Itu tak payah saudara, orang faham lah. Ya. Okey, dia tak boleh, tak sah ya. Artinya tak dapat pahala lah. Hadiah gitu je lah. Buat macam mana? Hadiah tu pun hadiah yang tak dapat pahala. Kalau hadiah benda yang haram, jadi haram balik. Okay. Itulah kerana wang kita kena jaga supaya taklah disalurkan kepada benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi. Okay. Kemudian disebut dalam ni jenis-jenis pengorbanan hidup. Yang pertama, korban perasaan. Korbanlah perasaan. Demi kerana anak-anak tak apalah, biar apilah.
hiduplah dengan ayah hang walaupun kena tendang terajang, korban lah. Tak tahu lah orang perempuan jenis apa manusia ni. Dia sanggup apa saja. Suami dia buat macam-macam kat dia. Pukul dia, tampak dia, apalah korban lah demi kerana anak-anak. Korban sungguh. Dan belah kita tak mampu dah nak korban dia tak. Sebab alkoholik ni artinya orang yang mabuk, orang yang tagihan arak ni, dia sampai satu masa dia punya sifat dia sangat agresif. Sebab dia tak minum dia akan jadi teruk. Dia punya minda dia lemah ya. Bila tak minum dia kata mak mentua main rumah, lepas tu mak laki-laki tu lah main rumah, jadi laki-laki tu nak tunjuk baik dia lah. Tapi lah mana tak keluar lah minum untuk malam tu, besok pagi pun dia tak okey dah. Dia bawa mak dia pergi market, dia tinggal mak dia di market. Dia balik-balik dia tanya mak tak balik sekali ke? Mak dia telefon balik, faham tinggal aku. Dia tak boleh fikir lah, dia tak boleh fikir apa tu. Sampai last sekali kena habaq lah, kata memang anak dia seorang alkoholik, orang yang sangat teruk, mabuk lah. Dia mabuk teruk. Dan bila dia mabuk dia akan jadi sangat penyayang. Itu jadi satu masalah lah. Kalau dia tak mabuk dia sangat suka pukul. Tapi bila dia mula mabuk, dia mabuk kan jenis mabuk tu langgar tak sedap tu. Dia mabuk sikit dia okey lah. Dia jadi penyayang, dia cakap baik kan. Lemah lembut dia cakap apa, dah lah tak buka situ. Betul lah. Mabuk lah tapi dia penyayang lah, dia tak pukul, dia sangat suka menolong, badan dia jadi kuat untuk tolong. Bila dia tak minum, badan dia jadi ketam dan dia tak larat. Tapi bila dia mula mabuk, dia jadi kuat dan jadi penyayang. Adakah boleh kita biarkan dia macam tu Ustaz? Hukum dia tetap haram walaupun dia penyayang. Korban perasaan, saya tu suruh korban perasaan, hak tu tak masuk dalam korban perasaan. Korban hal lain banyak lagi. Yang kedua korban harta. Jadinya pengorbanan hidup, korban harta. Yang ketiga korban masa. Disebut dah korban masa tadi. Yang keempat korban minat. Kita minat tengok TV, tapi di masjid ada orang buat kuliah. So orang rakam lah, ya, pakai strobion tu boleh rakam. Apa tu rakam lah Ustaz? Bola Brazil lawan tahu dah pasal rakam. Ayah minat Brazil. Ayah nak pergi dengar orang ceramah. Ni dah hampa pergi rakam ceramah Ustaz, aku nak tengok bola. Susah kena. Lah orang pun main lah bawa handphone tentu rakam saya. Pasal apa? Pak Haji dia nak tengok bola, dia tak mau dengar ceramah. Dia suruh rakam ceramah tapi tengok bola. Lain kali main dengar ceramah, rakam bola tak dah. Nampak dah? Minat dia tak boleh nak lepaskan minat dia. Kadang-kadang ada suami yang jenis tu, dia minat tentang tak lebih mana minggu besar, tak payah. Angkat nikah pun tak mau, tu imam dia minat minggu besar. Imam, kita angkat nikah petang ni. Tak boleh. Petang ni ada lawan pusat. Kata kalau ya pun tu imam jangan habaq kau orang, malu. Dia tak boleh tinggal pusat tu. Tak ada apa benda di tempat pusat. Bini dengan pergi tengok. Tu imam muda-muda, umur dah 32, 35. Tu imam. Dah lah, main pusat lagi lah kau tu. Takkan tak main kot. Lawan bola itu kak, jadi referee bola. Tu imam. Tak apa tak, Tok Bilal dah lagi si pepang. Dia jadi referee Ustaz. Semayang, dia semayang, main waktu semayang berhenti. Game league yang dia tak kalah aku tak jadi referee, pokok tu tak berhenti semayang. Jadi lah berhenti, orang nak azan. Pakat pergi semayang orang kami. Okey lah dah. Imam jadi referee. Minat ya, terpaksa korbankan minat. Banyak benda kita minat, banyak benda kita minat dalam hidup kita. Kita kena korban setengah-setengah ya, demi untuk kebaikan yang lebih besar. Dan yang terakhirnya, yang kelimanya ialah korban tenaga. Korban tenaga. Ya, tenaga yang kita ni kena habis lah, korban lah, nak buat macam mana kena kerja, korban. Ini pun tugas kita juga untuk orang ramai, korban tenaga. Terpaksa perjalanan jauh, kita nak korbankan tenaga, masa, korban duit, korban tenaga. Semata-mata untuk benda kebaikan. Ya, itu 5 perkara yang saya mampu sebut di sini. Dan yang terakhirnya ialah hikmah daripada pengorbanan. Habis dah kot aku tadi. 12.45 kita berhenti tuan-tuan lah. Saya boleh bagi duduk ni pun besar tu lah. Kalau kena berdiri pasal sejam habis lah. Tadi biar. Ada yang masa ceramah di depan Tun Fairuz waktu itu, dia bisik kat saya. Doktor pengarah Ustaz Islam bisik. Saya cabar Ustaz ceramah 10 minit. 10 minit lah ceramah, kami tak erti ceramah 10 minit. Saya kata habang aja berapa minit. Cuit-cuit pagi cuma 5 minit. Cuit-cuit pagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Cerita. Orang perempuan ni dia tak sedar.
Mereka sedang duduk kandang benda berat. Cuba tengok orang perempuan. Yang pertama bila bawa beg berat, naknya rosak badan mereka. Lepas tak dalam cuit-cuit pagi, dengar tak? Tak dengar. Buanglah setengah-setengah dalam beg tu, berat sangat. Dia sakit beg awak ni. Dalam beg tu ada pantai busuk. Ada benda-benda yang tak patut bubuh dalam beg tangan tu, selalu bubuh. Dia akan merosakkan tulang belakang dan akan sakitkan tangan kita. Orang perempuan yang kedua suka pakai kasut ketat, suka pakai seluar jeans ketat. Dia akan merosakkan badan. Kasut ketat pun, kasut ketat lah. Kasut yang tinggi-tinggi sangat pun merosakkan kaki. Kasut tak ketat lah kan. So tinggi sampai 2 inci setengah. Nampak melentik lah, tapi sudah dah melentik tu sakit lah, melentok lah. Cuci pagi 5 minit je orang bagi. 7 minit dah. Ustaz dia ceramah seorang 2 jam biasa. Satu orang saya duduk dalam studio, dia suruh ceramah 2 jam. Bagi mikrofon 3 biji. Dia buat macam tu, masa 2 jam. Ya bang, masa 2 jam dalam studio, ceramah. Kami 3 orang pergi makan. Technician dengan penerbit 2 orang nak pergi makan. Dia habaq kat kita masa 2 jam. Kami nak pergi makan. Ceramah. Dia tak nak siapa lah, seorang-seorang ceramah. Ingat aku ni gila ke apa? 2 jam ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lawak seorang-seorang. Ni kalau macam ni tak apalah, ada orang dengar. Seorang-seorang. Boleh, saya kata insyaAllah doktor tengok saya ceramah hari ni. Tiada lah. Tiho dah. Ikat-ikat kali aku ni betul ke tak? Mic dah 3 biji. Mic diparakam lah semua. Lepas boleh edit. Tak elok lepas edit buang. Terlayak leok lepas edit. Dia tak ada pop-up punya popping apa je yang duduk depan kan. Dia ada macam kain tu kan. Kalau tak ada hak tu yang leok kita kadang keluar lekat dalam mic tau. Terlayak leok macam ni dengar. Jadi boleh potong. Senang teknologi lah. Jadi orang yang teknologi ni banyak membantu. Tapi kena ingat ada juga teknologi yang tak membantu. Ya, zaman saya mengaji UKM di Zahtama dulu. Pensyarah sebuah kata orang Kedah ni malas. Bukan malas, mengot. Lambat. Masuk dalam kelas lambat. Kami usul fake tak minat. Dia pula ceramah lambat. Dia pakai clip mic yang bukit dah. So kami masuk. Ni orang Kedah kan? Orang Kedah ni mengot, dia kata lambat. Saya tak suka. Anak tak suka. Lain kali kalau nak masuk kelas anak melambat-lambat tu sudah masuk. Allah, ni sebab tengok orang Kelantan rajin-rajin, orang Terengganu rajin, orang geng ni apalah dia Kelantan. Rajin semua lah. Kami Kedah yang lambat. Apalah kata kakak saya buat benar, kami orang lambat. Tu ada seorang budak tu kata, kita abang kat dia, kita bukan minat sangat kat dia. Abang, kami syarah dengan abang tak baik, tu guru kita kena hormat kata. Tak apalah, dia semua lah. Dia tiap dari kelas ni. Dia cerita orang rajin, dia pergi kat dia. Dia bilik ayak belakang ni ya. Hidup belakang. Bilik ayak. Dia lupa tutup clip mic dia. Dia pergi bilik ayak, kami duduk dalam kelas ni. Mic depan arah macam ni ya. Saya dengar bunyi budak-budak perempuan kata, dia kencing lah. Dia tak sedar ni. Dengar ni. Nak berhenti tu? Dia nak berhenti lah. Sagi dia zizit, masa dia sikat rambut, dia menyanyi. Dia menyanyi masa sikat rambut. Dia duduk dalam bilik ayam. Dia tak dengar. Kami duduk dalam bilik ni, kau gerah. Bapak tak sedar pun. Dia masuk, langkah masuk. Kami punya gelap. Gelap mana? Antum gelap. Antum tu, you all lah. Antum gelap apa? Kata, prop silap, prop. Mic prop tak tutup. Masa prop kencing tadi dengar. Dia punya malu. Muka dia jadi sekejut. Dia, tu ni lah dia kata dalam teknologi ni. Buat kita malu dia tak. Dia minta lah tu. Keluar. Tak mengajar lah. Tu kadang-kadang teknologi moden dia boleh menyebabkan kita malu. Sebab itu, jangan buat video call dalam tandas. Dia tersilap tekan video call lah tandas. Hello, dia sembang. Oi, apa ni? Hang ni kencing ni cakap ni. Hai, dah tahu dah. Ni hang buat video call aku nampak. Alat teknologi moden kadang-kadang tidak membantu.
Hikmah daripada korban yang pertama, ia menguji kekuatan iman dan juga mental orang yang berkorban. Nak tahu sejauh mana kita boleh melakukan sesuatu dengan kita pertahankan keikhlasan kita daripada awal benda tu berlaku sehingga akhir benda tu. Jaga mak boleh kita jaga sampai dah awal kita boleh ikhlas berkorban dengan dia, sampai akhir hayat dia kita boleh pertahankan niat kita. Jangan ubah niat. Macam itulah kalau dengan isteri, macam itulah dengan suami. Jangan ubah niat. Daripada dulu aku kahwin dengan dia lillahi ta'ala, sampai aku bela dia jadi apa saja, tetap juga suka dengan dia. Walaupun dia cacat, walaupun dia kena potong kaki, walaupun kena potong tangan, walaupun sakit, walaupun koma, tak tinggal dia. Sebab asal daripada awal itu keikhlasan itu berlangsung sehingga ke akhir. Ada juga orang dengan orang perempuan tak tahulah, biasanya orang perempuan ni dia ni sabar. Tak sabar ni geng kami ni. Abang dan bini sakit, sakit dah. Aku ni aku tak mau ni. Kalau sakit tak mau langsung. Kiap habislah tak. Ya, dia jaga kita dulu ni. Isteri ni bila kita lapar dia sedia makan, bila kita dahaga dia sedia minum, bila kita nak keluar rumah dia bagi baju tutup aurat kita, nak tidur dia sediakan tempat tidur kita, kita dilanda dengan nafsu dia selesaikan masalah kita. Apa benda lagi yang dia tak tolong? Ni dia sakit sikit dah, tolonglah dia. Ustaz boleh kata lah tak kenal ke Ustaz. Kawan tu kata saya, Ustaz boleh kata lah tak kenal ke Ustaz. Aku puasa 2 tahun dah ni dia tak. Puasa 2 tahun dah dia cerita kita. Saya kata jangan. Dia dah tolong kita banyak benda dalam hidup. Dia tolong beranak bagi kat kita, anak-anak kita. Tak apa Ustaz, insyaAllah saya akan sabar. Sabar. Saya bila main tumor dia otak tu dia jadi kena marah otak. Dia mula-mula sabit mengupang dia. Sekejap je benda tu dah habis. Mata isteri pun jadi buta, tak nampak sebab dia ganggu saraf mata. Terus tak nampak. Jaga isteri dah siang malam. Pakai mandi, lap pun bedak. Nyawa ni. Doktor nak main treatment, tengok doktor laki-laki dia main pergi pakai isteri yang elok. Takut sakit nampak tak mana-mana dia duduk tengok. Dia jaga sungguh. Dia kata jaga insyaAllah. Boleh tak apa, sabar. Dia sabar dengan anak-anak teruk kita sabar dengan dia. Akhirnya tak ada lah isteri dia. Sakitnya jenis tu takut perempuan. Jenis ada kajian baru ni, kajian siapa dia abang kat saya, satu kajian tentang kuasa peluk. Bisa dengar tak? Kajian kuasa peluk. Kelebihan peluk ni, dia akan menutup dan menghilangkan sel-sel kanser. Tapi kena ingat, untuk peluk tu adalah orang yang kita sayang je. Kalau peluk dengan perasaan hawa nafsu, contohnya peluk kekasih yang tak kahwin lagi, dia akan menghidupkan sel kanser. Tu belum ada. Juga dia peluk kekasih dia lah, macam dengan boyfriend lah, dengan girlfriend ni, boyfriend and girlfriend. Bukan boyfriend, bukan girlfriend, girlfriend. Dia pun tak kahwin, lepas tu peluk, sama ada pegang, peluk macam mana ke. Panasan disebabkan nafsu tu akan menyebabkan hidupnya sel kanser. 17 tahun ke atas baru sel kanser itu dia akan mula merebak. Dia takkan merebak sekarang dalam setahun 2 ni. Hidup selama. Sebab kesan kepanasan kasih sayang tak sama. Dia kata kesan kepanasan kerana nafsu. Orang alam lah ni, kajian orang je. Ni jangan takut lah aku ni pasang kanser ni aku peluk zaman dulu-dulu dah. Ni hipotesis je, kajian orang kata je, benda kan betul tak dah. Peluk suami, tiap kali nak pergi kerja peluk suami 10 saat akan menghilangkan 5 jenis penyakit, di antaranya stres. Stres peluk dia. Sebab itu Mak Saleh dalam filem dia bila orang jatuh bukit ke apa semua, dia tak kira siapa dia mesti peluk heroin lah, Allah. Dia pula hero tua dia peluk, minta kita tak tengok. Dia kesan pada peluk tu ya, kuasa peluk dia punya. Saya pergi dengar ceramah motivasi di Penang, dia cerita tu. Dan yang terakhirnya, untuk menutup kepada bicara saya pada petang tengah hari ini, katakanlah keseronokan dunia ini hanya sebentar, manakala akhirat itu wal akhiratu khairun liman ittaqa. Bagi orang yang bertakwa, surah An-Nisa, bagi orang yang bertakwa, kehidupan yang sebenar-benar adalah kehidupan akhirat. Dan satu pepatah tentang pengorbanan,
Ya, tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit empedu. Wallahu a'lam lah. Ya. Jadi sekarang itulah saja untuk ceramah saya pada tengah hari ini. Dan yang terakhirnya ada pengumuman ini, dimaklumkan bahawa Kelab Bakal sedang merancang untuk menganjurkan sebuah program khidmat masyarakat dikenali sebagai program Sehelai Baju Buatmu Sayang. Masa pelik lah sebut. Sehelai Baju Buatmu Sayang. Kalau lah suami balik-balik, bawa balik baju selai daripada Kelantan, tapi beli baju batik bawa balik, ataupun baju sutera ke. Ni program untuk hari ini, untuk mahal lah. Sehelai Baju Buatmu Sayang. Perlu 10 saat lah, 10 saat. Program ini dirangka bertujuan untuk memberi peluang kepada anak-anak yatim dan fakir miskin merasai nikmat memiliki sepasang baju di hari Lebaran. Oh, nak bagi ke orang miskin. Memandangkan anggaran belanja untuk menjayakan projek tersebut agak besar, maka bakal akan melancarkan tabung kutipan pada setiap program keagamaan anjurannya dengan harapan jumlah yang dikehendaki dapat dicapai menjelang Ramadan tahun 2014. Justru pihak jawatankuasa bakal menyeru insan yang berhati mulia untuk turut sama menyumbang dalam pengumpulan dana bagi menjayakan program yang dicanangkan ini. Semoga usaha yang sedikit ini mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Video korporat. Nak suruh baca satu-satu macam tu je. Kelab Bakal sedang merancang untuk menganjurkan sebuah program khidmat masyarakat dikenali sebagai program Sehelai Baju Buatmu Sayang. Ya, video korporat. Video korporat baca bukan teruk, tak teruk baca, tapi bayaran sangat mahal. Dia punya apa ni wording, dia punya skrip orang bagi. Kita baca aja. Satu video korporat kita boleh baca, kita dapat 2,000 dalam masa 10 minit. Bayangkan kalau orang buat video korporat, dia boleh top up banyak mana. Sebab itu apa-apa video korporat yang teruk tu hak tarik, hadap cari gembang aja. Kita hak baca tak teruk, masuk dalam studio, pasang hat telinga tu, baca. Program ini dirangka bertujuan memberi peluang kepada anak-anak yatim dan fakir miskin merasai nikmat memiliki sepasang baju di hari Lebaran. Alah, senang ya. Memandangkan anggaran belanja untuk menjayakan projek tersebut agak besar, maka bakal akan melancarkan tabung kutipan pada setiap program keagamaan anjurannya dengan harapan jumlah yang dikehendaki dapat dicapai menjelang Ramadan tahun 2014. Mana manusia cari makan, heran mereka. Kita pun heran dengan mereka sebab mereka boleh bagi kat kita 2,000, kita pun heran. Bertanya pula lagi, bila pula nak buat? Ni saya dipahamkan ada satu video korporat pada Langkawi, apa nak buat untuk mukhriskan dia nak bangunkan sekolah Langkawi. Lepas telefon lah, abang kami tak mau seorang orang perempuan, kami nak seorang lelaki. Saya sengap tak kata apa. Pemesyuarat lah sebenarnya. Lepas dia biasa baca video korporat. Orang telefon lah, Ustaz nak tak Ustaz? Boleh kita tak mau? Tak bisa kita tak mau lah. Itulah dia, kadang-kadang kita pun heran macam mana orang mai tempat kita ceramah cuma motivasi 2 jam dia bayar sampai 5-6 ribu. Tapi Siti Nurhaliza satu lagu 5,000, dia nyanyi 5 lagu, dia boleh balik dengan hati yang seronok. 25,000. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, sekadar itu saja bersama video korporat pada yang terakhir ini. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan selamat berkorban, selamat melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan kita akan dapat kemanfaatan dalam pertemuan kita, walau sedikit masa, walau sedikit saja input yang kita dapat, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Sekianlah saja. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tersalah bicara dan terlanjur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.